Berehat sebentar dari hiruk pikuk kota raya Kuala Lumpur, Nona bawa anda bercuti di pusat peranginan mewah Nun jauh di utara. Mana lagi kalau bukan di negeri Mutiara Timur, Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Mira pasti ramai yang masih berada dalam mood bercuti atau sedang berehat meluangkan masa hujung minggu bersama keluarga tersayang. Maklumlah, minggu ini seluruh rakyat Malaysia meraihkan cuti hujung minggu yang panjang sempena sambutan Hari Deepavali yang lalu. Mira dan seluruh kru penerbitan Nona juga turut berkesempatan untuk meluangkan masa menikmati keindahan sekitar Pulau Pinang sambil merehatkan minda di destinasi percutian yang cukup memukau pandangan ini. Nak tahu di mana? Pastikan anda terus kekal setia bersama kami sehingga penghujung siaran. Menarik di Nona minggu ini. Whatever saya buat ni, saya akan sentiasa letak niat saya untuk parents saya. Itu semangat saya untuk sentiasa menjadi yang lebih baik supaya saya dapat membanggakan kedua bapa saya lah. Dekat sini kita ada coklat cair, tuang ke atas puff dan boleh rehatkan dalam chiller selama 20 ke 30 minit. Tanggungjawab yang pertama ialah memastikan anak-anak mendapat cukup pendidikan supaya anaknya membesar dengan baik, tidak mempengaruhi emosi anak itu. Songket merupakan koleksi warisan fabrik yang tak pernah lapuk di telan zaman dan sentiasa menjadi pilihan penggemar fashion. Selain motif dan corak tenunan yang mempunyai nilai estetika tersendiri, fabrik ini juga mampu menyerlahkan sisi ayu gadis timur sebaik sahaja digayakan. Azim Aziz antara mereka yang sentiasa konsisten menggunakan songket dalam setiap koleksi rekaannya. Tidak hanya fokus pada rekaan busana pengantin, sentuhan majlis mereka muda ini juga sering diterapkan dalam persalinan golongan kenamaan dan selebriti. Berbekalkan minat yang mendalam dalam bidang fashion, anak jati kelahiran Baling Kedah ini tidak pernah menyangka dia mampu mengusahakan jenama fashionnya sendiri. Hasil ketekunannya ternyata membuahkan kejayaan. Rekaannya semakin dikenali oleh penggemar fashion dari dalam dan luar negara. Kalau ikutkan, Azim tak ada background CJ dalam bidang fashion ke apa-apa pun tak ada. Bermula daripada belajar juga daripada sendiri juga. Tengok belajar daripada media sosial, daripada mak saudara juga yang ajar. So Azim follow daripada situlah, tak pernah ambil course fashion ni ke apa, tak pernah ambil lagi lah. Kita punya Malaysia kan dengan material songket kan. So Azim nak ketengahkan songket ke negara luar sebab songket ni dia special dia. Kalau kita tengok dia punya corak dia, design dia, tenun dia menarik kan. So kalau kita tak nak matikan dia punya ketinggalan zaman dia tu, so kita nak ketengahkan dia ke negara luar, lagi wow lagi songket tu.
Selain gemar memilih warna yang lebih terang, mereka muda ini turut mengetengahkan perincian manik untuk menonjolkan lagi seri pada rekaannya. Ciri-ciri beading dia, Azim tengok juga daripada atas material songket tu, benang dia. Contoh kalau macam banyak songket, dia tenun benang dia gold, silver. So kita ikut daripada benang yang tenun di atas songket tu untuk nampak, naikkan seri dia punya songket tu. Bagi memastikan songket kekal relevan dan tidak lapuk dek zaman, mereka ini sering menggabungkan elemen rekaan moden dan tradisional dalam koleksinya. Busana ni Azim inspirasikan daripada negeri Sabah. So Azim mainkan dia punya, bawakan dia punya colour songket hitam, dan dia punya beading chunky bead dia Azim mainkan batu berwarna gold dan silver untuk nampakkan colour-colour tradisional negeri Sabah lah. Dari segi konsep bahagian atas ni, Azim buatkan potongan kebaya kelepek dan di bawah menggunakan songket hitam, songket bunga penuh lah. Tapi songket ni dia punya design dia dah dimodernkan, tapi still ada konsep tradisional tu daripada negeri Sabah. Selain daripada tu, Azim bawa konsep inspirasi daripada Cik Siti Wang Kembang menggunakan songket berwarna kuning diraja. Di bahagian dada Cik Siti Wang Kembang tu, bahagian atas, Azim penuhkan perincian dengan beading chunky bead juga untuk nampakkan identiti Azim punya design lah. Tapi kalau ikutkan tradisional Cik Siti Wang Kembang ni, dia campurkan pelbagai songket. Cuma daripada Azim gunakan satu material songket saja, satu colour. Tapi potongan design Cik Siti Wang Kembang tak nampak. Dia punya tak nampak campur banyak sangat material. Menampilkan rekaan kurung kedah, Azim membawa kelainan dengan menambah perincian manik pada bahagian lengan busana. Meskipun rekaan ini tampak lebih moden, potongan siluet tradisional kurung kedah tetap dikekalkan. Setiap helaian busana songket yang dihasilkan sentiasa mendapat sentuhan eksklusif daripada Azim sendiri. Bermula dengan sebuah lakaran, rekaan, corak dan motif yang dipilih menjadi wadah kreativiti yang tidak terbatas selain mengangkat martabat fabrik songket ke persada dunia. Harapan Azim nak orang luar lebih tahu tentang songket supaya dapat lagi berkembang di seluruh mata dunia lah, supaya songket ni tidak ditelan zaman lah. Rekaan klasik tidak hanya mencerminkan keanggunan dan sisi feminin pemakainya, malah ia turut memperkayakan identiti kita dan melestarikan seni budaya warisan tanah air agar lebih dihargai oleh generasi akan datang. Bak kata pepatah, yang lama dikelek, yang baru didukung. Seperti berada di luar negara, pusat peranginan dengan seni bina Islam yang tersergam indah menjadi lokasi siaran Nona untuk episod minggu ini. Sebaik sahaja melangkah masuk ke Bertam Resort and Waterpark Pulau Pinang ini, Mira cukup terpesona dengan susun atur dan hiasan dekorasi tradisional serta moden bertemakan ala Morocco. Keindahan lanskap semula jadi di sekitar resort ditambah pula dengan taman tema air yang menjadi tarikan utama untuk pengunjung cilik menjadikan destinasi ini sebagai lokasi percutian yang ideal buat anda sekeluarga. Bagi anda yang ingin mengadakan sebarang majlis mahupun aktiviti berkumpulan, terdapat pelbagai kemudahan turut disediakan.
Bunyi golekan bola bowling yang meluncur laju menjatuhkan deretan pin serta gema keriuhan sorakan penonton menjadi faktor utama yang menarik minat Natasha Mohamed Roslan untuk menceburi sukan ini sedari kecil. Atlet tanpin bowling wanita negara ini pernah mengharumkan nama negara setelah berjaya menamatkan kemarau 12 tahun untuk Malaysia memenangi pingat emas di kejohanan tanpin bowling dunia. Nona berkesempatan mengenali dengan lebih dekat dan berkongsi kisah inspirasi di sebalik kejayaan atlet muda yang juga olahragawati kebangsaan 2023 untuk dijadikan ilham bersama. Kelihatan mudah dan bersahaja, namun untuk menjatuhkan kesemua 10 pin dengan sekali lontaran jauh lebih mencabar daripada yang dijangka. Bagi atlet bowling tanpin negara Natasha Roslan, 28 tahun, setiap lontaran bukan sekadar menjadi pengukur prestasi, tetapi sebuah perjuangan demi mengharumkan nama negara tercinta di persada dunia. Saya start main bowling umur 7 tahun. Itu semua bermula sebab mak saya, dia cikgu sekolah tapi dia bawa budak-budak bowling untuk MSSM, MSSD. Bila saya tengok sports bowling ni satu permainan yang satu indoor sebab dia tak panas. And then satu lagi sebab bila dia baling bola tu dia bunyi strike semua orang menjerit and then macam happening. So saya tertarik dengan sukan ni. Parents saya nampak saya punya passion towards dia. And then since that diorang panggil saya coach. Kalau bila saya tak suka tu saya tak akan continue. Tapi bila every time coach ajar saya satu, saya rasa benda tu satu yang saya nak cuba sampai saya dapat. Since that parents saya cakap, okay, ni maybe a sports that you can go far. Kita cuba sampai darjah 5, darjah 6, saya try masuk MSSD. Saya terpilih untuk MSSM. Lepas dah main untuk Selangor tu, saya rasa happy bila ada dengan teammate. Team sport punya game, saya happy, saya suka. So parents saya bagi saya teruskan je. Sampailah saya masuk dalam national team. Sering meluangkan masa bersama ketika sesi latihan membuatkan hubungan Natasha dan pasukannya semakin akrab. Mereka sering berkongsi strategi dan saling membantu antara satu sama lain. Saya dengan Natasha dah lama dah jadi teammate. Kalau pergi mana-mana pun selalulah jumpa pun hari-hari dekat training. Kadang-kadang kita pun dah macam kawan baik kan. So we can still cakap like borak ke apa ke. Like on and off the lanes kita pun ada selalu pergi makan and so on lah. Waktu tu saya darjah 6, dia tingkatan 1. Dia main under 15 lah, saya main under 12. Kita orang menang sama-sama time tu Shailene Cup. Dari situ dah kenal dah. Tahun 2021 saya dapat doubles dengan dia dekat World Champ. Tu first time saya doubles dengan dia. Atlet yang berdedikasi lah. Happy go lucky. Asyik gelak je. Asyik gelak je. Apa-apa sikit gelak. Tu jadi macam lagi buat saya selesa lah dengan dia. Sebagai seorang atlet, Natasha tidak terkecuali daripada dugaan. Pernah mengalami kecederaan serius pada bahagian jari ketika kejohanan dunia di Kuwait tahun lalu. Namun dia berjaya bangkit dan membawa pulang pingat emas buat negara. Itu adalah antara kenangan yang manis dan pahit sebab yang pahit ialah masa saya nak menang tu, a few games before saya nak masuk step ladder, jari saya koyak. Time tu saya menghadapi kesukaran sebab saya punya mental pun dah down sebab jari tengah sakit. Tapi at the same time saya kena fight sampai habis untuk menangkan medal untuk Malaysia. Sebabkan saya dah prepare myself, apa-apa jadi pun saya kena habiskan game. Jari tengah koyak besar, darah saya balut dan saya main. Alhamdulillah saya menang. Itu kenangan pahit dan manis untuk saya sebab orang tak tahu macam mana titik peluh kita untuk memenangi sesuatu kejayaan. Di tangan saya ini merupakan bola bowling seberat 15 pound yang digunakan oleh atlet bowling negara kita. Tapi ia bergantung juga mengikut kesesuaian. Boleh tunjukkan saya antara tips untuk main bowling? Untuk beginner selalunya kita orang ajar, itu yang depan yang hitam tu panggilnya four line. So macam mana kita nak slide ke sampai four line and then roll bola tu straight je sampai straight. Selalu kalau beginners kita akan suruh make sure kena pin je lah. Melihat anak tersayang berjaya menggapai cita-cita yang diimpikannya sejak kecil adalah satu kebanggaan yang membahagiakan ibu bapa. Insan tersayang ini adalah tulang belakang Natasha yang memberinya sokongan tanpa henti. Mereka sentiasa memastikan segala kelengkapan dan akses latihan dipenuhi demi melihat anaknya melangkah lebih jauh.
Sebenarnya saya seorang guru, bekas seorang guru. Masa mengajar tu dulu, saya selalu bawa budak-budak main bowling. Cikgu bowling lah ni. Bila main tu, dia nampak skill dia ada. Cuma perlu digilapkan sahajalah. Jadi saya bawa dia berlatih setiap hari main-main. Lama tu ada coach yang nampak dan coach tu lah yang katakan memang dia ada bakat. Jadi kami gilap daripada situ sajalah. Jadi saya rasa dia lebih kepada bakat dia lah. Dia memang ada bakat. Dan pada masa yang sama, minat dia pun ada. Kalau bakat dia, kalau tak ada minat pun tak jadi. Jadi kena ada dua-dua. Jadi bila dia ada bakat, dia ada minat, kita pula dorong dia tu, alhamdulillah sampai sekarang ni lah. And I think one of those things yang dia happy sangat bila dengar bunyi strike bowling tu. Dan minat tu datang secara spontan lah saya rasa. Tapi saya realise bila dah ada passion, dah ada minat tu, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa ialah untuk further develop. Saya beritahu Natasha masa tu, kalau nak main betul-betul. Setakat nak jadi jago kampung tu, let's don't waste our time. Kalau nak berjaya, jadi world champ. Orang kata nasihat masa mula-mula dia take up bowling. Sebab saya tahu the game tu can be very expensive. Commitment time, duit tu kita insyaAllah boleh cari, tapi dari segi commitment dan time kita. So almost every week kita kena travel, pergi ke different state untuk circuit game kan. Duduk hotel and then kita ignore lah benda-benda lain juga kan, aktiviti lain. Tapi komitmen dia ada di situ. Saya pun dengan isteri memang committed betul to give the support. Anak keempat daripada 5 beradik ini sentiasa bersyukur kerana setiap kejayaan yang diraihnya adalah hasil berkat doa dan dorongan kedua ibu bapanya. Merekalah penyokong setia yang tidak pernah goyah, sentiasa berada di sisi Natasha, mengiringi langkahnya dalam apa jua keadaan. Susah nak cerita sebab saya tahu parents saya memang support saya daripada kecil. Apa-apa saya minta pun diorang sentiasa ada kat belakang. Saya tahu sekarang pun kalau diorang tak dapat ikut saya pergi tournament, bila ada live mereka tak pernah tak tengok. Pukul 3 pagi ke pukul 4 pagi dia akan sentiasa bangun untuk support saya. Ada setengah keluarga yang tak dapat sokongan yang begitu, tapi saya alhamdulillah bersyukur sebab parents saya memang support saya daripada kecil. Hantar saya sampai 11-12 malam untuk ikut saya je. Even though saya down ke, saya tak main teruk ke, saya tahu parents saya, family saya sentiasa ada di belakang saya. Ketika mendapat berita pilu, ibunya disahkan menghidap penyakit kanser pankreas pada tahun 2022. Natasha hampir berputus asa untuk meneruskan perjuangannya. Time tu saya ada tournament nak pergi bulan 11. So saya cakap mak saya, I can just skip this tournament for you. Lepas tu my mum cakap macam, jangan. Mami still nak tengok Atta berjaya. So whatever saya buat ni, saya akan sentiasa letak niat saya untuk parents saya. So, apa yang saya berjaya, saya dapat as a olahragawati ataupun saya menang World Championship, saya jadi siapa saya sekarang sebabkan parents saya yang push saya sampai who I am today. Itu semangat saya untuk sentiasa menjadi yang lebih baik supaya saya dapat membanggakan kedua bapa saya lah. Natasha percaya setiap kejayaan menuntut pengorbanan. Hampir setiap hari, dia mengorbankan masa dan tenaganya di pusat latihan. Saya dah biasa dari kecil, dah dibesarkan cara begini, so saya tahu macam mana memang everyday saya kena training, saya kena bangun, training and then pergi gym daripada kecil. Tapi kadang-kadang saya ada juga terasa bila saya tak dapat nak spend time dengan, kawan-kawan saya pergi melepak, pergi spend time keluar. Benda macam tu saya tahu sacrifices nampak bila you buat yang lebih. Bila saya menang ni, bila saya menang pertandingan, saya rasa okeylah, maybe ada yang hikmahnya kenapa saya dulu tak lepak. Titik peluh saya tu ada functionnya nanti bila satu masa yang depannya. Kita bukan macam sports yang macam olahraga kena banyak stamina, tapi kita perlukan stamina. Game kita berpanjang. Kita main 10 game, 8 game. Kita kena ada stamina untuk stay fokus. Yang penting juga adalah kita punya fizikal lah. Kita angkat bola pun dah 15 pound every game. Badan pun mesti kena kuat. Benda macam ni kita kena angkat weight just untuk maintain our body weight je.
Okey, aktif bersukan tapi tetap kekal cantik. Apa rutin penjagaan kulit yang Natasha amalkan? Rutin saya biasa je. Saya selalu cuci, toner, and then moisturizer and sunscreen. Itu je. Berapa liter sehari Natasha minum air? Saya minum air kosong selalu 2 liter setiap hari. Okey, apa hobi Natasha selain bersukan dan kenapa? Saya suka bake sebab saya pernah jual cookies saya masa PKP, and since that saya memang suka buat cookies ataupun anything to do with cake and bakery. Kalau bukan seorang atlet, Natasha siapa? Saya mungkin seorang bakery ataupun setahu saya rasa saya seorang atlet juga kot, ataupun coach maybe. Okey, 3 perkara yang perlu ada dalam diri seorang wanita jika ingin berjaya. Keyakinan diri, disiplin dan saya rasa seorang yang bertanggungjawab. Biarpun dilanda pelbagai rintangan, Natasha telah membuktikan bahawa sebagai seorang atlet wanita, tiada yang mustahil untuk mengukir nama di Persada Sukan Antarabangsa. Semoga kisah inspirasi si cantik manis ini menjadi pembakar semangat untuk golongan hawa agar terus berani menggapai impian dan menakluki segala cabaran yang mendatang. Selepas selesai menjamu hidangan utama, pasti lebih puas jika kita dapat menikmati juadah pencuci mulut yang manis dan sejuk di tekak. Khas buat penonton setia Nona, kami bawakan resepi istimewa yang menggabungkan menu dari 2 negara berbeza, iaitu cream puff pistachio kunafa. Hidangan pastri lembut cream puff merupakan hidangan yang berasal dari Perancis sejak abad ke-16. Manakala kunafa pula ialah juadah manisan dari Timur Tengah yang dihidang bersama pastri kataifi, keju dan kacang pistachio. Saksikan cara penyediaannya bersama The Ordinary Baker dalam segmen Air Tangan. Diasaskan sejak 4 tahun lalu, bakery yang diusahakan oleh 4 beradik ini menjadi lokasi tumpuan buat pengunjung yang gemarkan juadah manisan. Wan Putri Nadira Jazan, graduan seni kulinari, akan berkongsi resepi pastri yang semakin diminati ramai. Assalamualaikum. Hai semua penonton Nona. Hari ini saya akan kongsikan cara-cara membuat cream puff pistachio kunafa. Bagi penyediaan crackling, sediakan gula, mentega dan tepung gandum. Pertama sekali, kita akan membuat adunan crackling yang memberi kesan crunchy di atas cream puff tersebut. Masukkan butter, seterusnya masukkan gula, masukkan tepung sedikit demi sedikit dan gaulkan sehingga sebati. Adunan ini harus dilayarkan di atas baking paper dan tekapkan menggunakan acuan bulat dan rehatkan di dalam freezer selama 2 jam sekurang-kurangnya. Bahan-bahan untuk pastri pula sediakan mentega, air, gula, tepung gandum dan telur. Seterusnya, kita akan membuat adunan choux yang lebih dikenali sebagai cream puff. Mula-mula, masukkan butter, masukkan air, masukkan garam dan gula. Okay, selalunya kita akan tunggu untuk beberapa minit sehingga mendidih. Okey, sekarang adunan kita sudah mendidih dan kita boleh masukkan tepung sedikit demi sedikit dan pada masa yang sama gaulkan adunan sehingga sebati. Kita boleh lihat adunan semakin kering di bahagian tepi, itu menunjukkan adunan sudah ready untuk dipukul. Masukkan adunan kita ke dalam mixer. Boleh pukul sehingga mencapai suhu bilik. Sekurang-kurangnya akan mengambil masa dalam 20 ke 30 minit mengikut kelajuan mixer tersebut.
Masukkan telur satu persatu, gaulkan sehingga sebati. Adunan chou kita sudah ready untuk digunakan. Untuk tahu adunan kita dah ready untuk digunakan, kita boleh menggunakan spatula kita, jatuhkan adunan. Kita akan nampak adunan kita membentuk huruf V. Okey, seterusnya kita masukkan ke dalam piping bag kita yang kita dah readykan. Adunan ini boleh mendapat sebanyak 50 ke 60 pieces cream puff. Kita boleh pump mengikut saiz yang kita suka. Macam saya suka buat cream puff kita lebih kecil daripada yang biasa. Seterusnya, kita akan letakkan adunan crackling yang kita dah buat tadi untuk kita letakkan di atas cream puff. Okey, kita ready untuk bakar cream puff kita. Bakar pada suhu 190 darjah selama 30 minit. Proses pembakaran pastri perlu dilakukan dengan teliti supaya ia kembang dengan sempurna. Untuk membuat pistachio kunafa, sediakan mentega dan pastri kataifi. Bahan-bahan untuk dekorasi pastri pula adalah coklat hitam dan kacang pistachio. Okey, butter kita sudah cair. Sekarang kita masukkan kunafa kita. Goreng sehingga warna keemasan pada api perlahan untuk mengelakkan kunafa kita hangit. Okey, kunafa kita dah ready dalam suhu bilik. Kita boleh masukkan sos pistachio yang anda boleh dapati dekat di pasaran. Gaulkan sehingga sebati. Seterusnya, sediakan krim custard yang diadun bersama pes pistachio. Ini krim puff kita yang sudah siap dibakar. Kita akan potong bahagian atas puff dan buatkan sedikit lubang sebelah dalam supaya kita nak masukkan kunafa kita terlebih dahulu. Masukkan adunan kunafa kita dalam puff, anggaran dalam 1 teaspoon. Seterusnya, kita masukkan krim custard pistachio kita. Pumpkan ke dalam puff kita sehingga penuh. Tutupkan semula puff kita dan siap untuk didekor. Dekat sini kita ada coklat cair, dark coklat yang telah dicairkan. Tuang ke atas puff. Kita akan drizzlekan coklat putih untuk tampak lebih menarik. Dan menggunakan kacang pistachio untuk sebagai hiasan akhir. Okey, krim puff pistachio kita sudah siap dan boleh rehatkan di dalam chiller selama 20 ke 30 minit. Penyediaan krim puff pistachio kunafa ini perlu dilakukan dengan teliti bagi mendapatkan hasil yang menarik dan pastinya enak. Gabungan rasa dari Eropah dan Timur Tengah ini mampu menambat selera sesiapa sahaja, lebih-lebih lagi penggemar manisan. Ujian dalam perkahwinan adalah lumrah kehidupan yang perlu dilalui oleh semua pasangan suami isteri. Namun kita perlu redha dengan takdir seandainya jodoh tidak berpanjangan dan berakhir dengan penceraian. Bagi pasangan yang mempunyai zuriat bersama, peranan sebagai ibu bapa masih perlu dilaksanakan sebaik mungkin agar anak-anak tidak menjadi mangsa apabila berlakunya perpisahan. Datin Sri Dato' Dr. Fazila Muhammad Ali bakal berkongsi mengenai tanggungjawab ibu bapa terhadap anak selepas penceraian menerusi segmen Nur. Tanggungjawab yang pertama ialah memastikan yang anak-anak
mendapat cukup pendidikan dan pendidikan yang terbaik, makanan kesihatan yang terbaik. Kita perlu juga jika si suami tidak bertemu dengan anak-anak, ambil tahu, ambil berat. Kerana itu adalah anak dan keturunan kita. Yang kita nakkan manusia yang excellent. Ibu-ibu juga janganlah beremosi, sambung perkelahian. Tak patut. Hilangkan, ya. Hilangkan yang lepas itu lepas, ambil yang jernih saja. Tujuan utama ibu bapa sekarang ialah supaya anaknya membesar dengan baik, tidak mempengaruhi emosi anak itu. Jangan berkelahi. Lagi satu, jika bapa itu bertemu dengan ibunya, bekas isterinya, dan nak mengambil anaknya di rumah isterinya, katakan bekas isterinya, jangan bergaduh di hadapan anak-anak. Jangan pula bekas isteri itu berli, menyindir dan sebagainya. Ini semua mendatangkan keburukan yang menyebabkan kesihatan mental anak-anak tidak terjaga. Anak-anak kan susah hati. Anak-anak tahu dia sayang mak dia, ini dia sayang bapak dia, tapi dah duduk rumah yang lain. Kadang-kadang mak dia dah kahwin lain, bapak dia dah kahwin lain. Dia akan merasa susah hati kerana tak lama tak ada siapa nak jaga dia, tak ada siapa nak melindungi dia. Kehidupan sebagai seorang anak, dia nakkan satu perlindungan, satu penjagaan dan peraturan yang baik kepada mereka untuk masa depan mereka. Kalau anak tu sekolah menengah, dia dah faham. Tetapi kalau anak-anak tu masih kanak-kanak, masih 5 tahun hingga ke 10 tahun, itu adalah amat berat untuk kita tanggung, untuk lihat bersama. Sekali-sekala, bapa yang bertanggungjawab selalu akan minta nak bawa pergi makan di luar. Ya. Kalau anak-anak tu nak makan sate, kan nak makan restoran, ke bapa nak bawa, ikut keupayaan bapa. Ataupun kalau bapaknya nak bawa tidur bermalam di rumah dia, boleh. Izinkanlah, ya, pada isteri. Jangan kita sekat-sekat dalam hal ini. Semua pembentukan kelakuan dan tindak tanduk pemikiran anak kita itu akan terbentuk akibat daripada perlakuan-perlakuan ibu bapa yang ada di hadapan mereka. Harmonikanlah perpisahan kita itu. Anak lain, itu tetap mak dia, itu tetap bapa dia. Jaga sebaik mungkin. Apabila anak tu sudah besar sikit, kalau anak lelaki, bapaknya nak pergi buat berkhatan misalnya, bapaknya bawa pergi ke hospital berkhatan. Itu tanggungjawab bapa. Jika anak besar lagi, anak nak kahwin atau anak nak bertunang, orang nak datang, bapa perlu ambil tahu. Walaupun ibunya pun ada, jangan biarkan kepada sebelah pihak. Akhirnya kita akan kalah. Pesanan untuk bapa-bapa. Akhirnya kita akan kalah. Isteri pula mungkin dah kahwin lain, ada baby lagi. Tidak ada masa langsung untuk anak ini. Mereka itu kadang-kadang dijadikan sebagai bahan marah. Marah kepada bapa dia, mak dia marah. Bapa marah kepada ibu dia, anak kena marah. Adakah itu ada satu tindak tanduk yang baik untuk anak-anak? Adakah adil pada remaja-remaja yang telah ditinggalkan oleh ibu bapa mereka? Memang tidak adil. Dia juga akan membentuk dalam peribadinya. Bila dia besar nanti, dia kahwin nanti, dia akan buat macam tu yang sama. Perkara yang sama akan berlaku. Tiap-tiap kali konflik. Ini yang menyebabkan anak-anak ni akan cari jalan keluar, pergi jumpa remaja-remaja lain. Waktu inilah timbul elemen-elemen sadada, perlakuan yang menyimpang, perkara yang tidak baik. Ini perlu kita lihat, kita fikir panjang-panjang. Waktu kita nak berpisah tu, kita kena fikir panjang-panjang. Tetapi jika mak dengan bapa memberi azam yang baik, ikut macam bapa awak, ikut macam mama ni. Jangan mencemuh mak mereka yang telah kita pisah. Atau ibu pula jangan mencemuh bapa kita, suami bekas suami dia. Itu jangan. Itu antara kita dan suami kita saja yang tahu masalah kita berdua. Dan yang lepas pun sudah lepas. Ini yang 2 biji mata, 4 biji mata duk tengok kita depan mata kita hari-hari ini. Jika pasangan kita ataupun isteri kita ada calon untuk datang minangnya, untuk berkahwin dengannya, suami ataupun isteri mestilah berlapang dada, ya, menerima hakikatnya yang kita tak boleh lagi kawal. Itu bukan suami kita atau itu bukan suami isteri kita. Biarlah dia berkahwin dan dia berbahagia, membela anak-anak kita bersama.
Jangan fikirkan yang lepas-lepas. We have to move on, ya, untuk masa hadapan. Zaman ini tak menunggu kita. Zaman ini tetap berjalan dari masa ke semasa. Anak kita makin besar dari masa ke masa. Inilah tindakan berlapang dada untuk memulihkan keadaan supaya kita bersahabat dengan suami yang kita berpisah atau isteri yang berpisah demi masa hadapan anak-anak kita. Setiap kali berkunjung ke destinasi percutian, tidak lengkap rasanya jika anda tidak menikmati hidangan istimewa yang ada di sana. Bagi yang pernah menjejakkan kaki ke Bumi Kenyalang, sudah semestinya hidangan laksa Sarawak menjadi hidangan yang wajib dicuba. Telah beroperasi lebih 30 tahun, lokasi ini menjadi tumpuan masyarakat setempat dan pelancong untuk menikmati sarapan pagi bersama keluarga. Tunggu apa lagi? Jom kita relax sekejap bersama Nona di Dewi Laksa Sarawak. Dikenali sebagai bumi yang syarat dengan tradisi dan adat budaya yang menarik, Sarawak menjadi antara destinasi pilihan yang tidak harus dilepaskan. Pelbagai juadah enak menanti untuk dinikmati, daripada mi kampua yang enak hinggalah mi kolo yang menyelerakan. Hidangan-hidangan ini boleh didapati di semenanjung Malaysia, namun tidak mampu menandingi rasa sajian yang dimasak oleh penduduk tempatan dengan resepi dan bahan asli di sini. Laksa Sarawak juga antara menu kegemaran ramai yang wajib dirasa. Campuran rempah ratus dan santan yang dimasak pasti menambat selera. Dekat 40 tahun dah. Dari menjaga sikit-sikit je. Dulu kakak memang jual gerai aja. Laksa Semenanjung lain lah. Kat Sarawak lain lah. Tak sama lah. Udang, telur dengan ayam. Tak pakai ikan. Kalau sontong boleh pakai lah. Tapi kita tak pakai sontong. Ada orang tak suka. Jika di Semenanjung, bahan utama yang digunakan untuk membuat kuah laksa ialah ikan. Namun, berbeza pula dengan laksa Sarawak. Bahan utama untuk masakan ini ialah ayam dan udang. Kuah laksa Sarawak pula dihidangkan bersama bihun. Masyarakat tempatan amat gemar menjadikan sajian laksa Sarawak sebagai menu sarapan pagi mereka. Petaya itu telur yang satu biji digoreng bukan, taruh kat atas dalam mangkok, bubur mi kat dalam tu. Special lah, udang aja lah, udang bedanya udang aja. Kalau orang jauh-jauh kalau nak datang nak makan laksa Dewi, okey. Kita memang halal lah, kita memang mualaf. Sekian lama beroperasi, Dewi Laksa merupakan antara lokasi popular yang menjadi pilihan penduduk sekitar serta pelancong dari serata dunia. Selain laksa Sarawak, mi kolo, mi kampua, rojak ayam dan roti janda turut disajikan di sini. Waktu itu dia nak dia ada sedikit putau dengan ikan sedikit. Untuk laksa Dewi biasa kami asal dengan jaya maintain lah. Sekarang kami makan buminya tu, rasanya saya dah berubah, masih rasa sama dari mari. Bahawa kami datang tu kerana mengharumkan mi dan rasanya si berubah, masih rasanya dari kayu lagi ni tu. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Bagi anda yang belum pernah mencuba laksa Sarawak, tunggu apa lagi? Aroma sajiannya yang semerbak pasti membuatkan anda jatuh cinta dengan resepi asli dari Borneo ini. Dan sekali cuba,
anda pasti nak lagi. Hidup di zaman serba moden, begitu mudah untuk kita melihat dan menilai orang lain meskipun tidak berada dalam situasi mereka. Mungkin ada yang lupa apabila satu jari dituding kepada orang lain untuk menunjukkan kesilapannya, 4 jari lagi berpatah balik menuding dan mendedahkan kelemahan diri sendiri. Jadi, ayuh sama-sama kita perbaiki diri untuk menjadi versi yang lebih baik kerana wanita yang elok budi pekertinya adalah cerminan kepada didikan ibu bapa serta refleks kasih sayang pasangan dan anak-anaknya. Baiklah, sebelum berpisah, terima kasih sekali lagi kepada pihak Bertam Resort Pulau Pinang kerana sudi melayani dan menerima kunjungan kami hari ini. Seperti biasa, terus layari semua platform media sosial kami di TV3 Nona untuk lebih banyak kandungan digital menarik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja